Oke, salam dan salam sejahtera. Pembicaraan saya berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu PRN Melaka, yang mana beliau mengatakan hasrat saya nak berbaik dengan semua. Saya faham apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini ditujukan kepada Presiden UMNO, kerana Presiden UMNO dah pun mengeluarkan kenyataan bahawa tak nak bersama dan hendak bersendirian dalam PRN Negeri Melaka kali ini, bermaksud tidak nak bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi UMNO akan menggunakan logo Barisan Nasional. Dan apa yang saya lihat apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan hasrat saya nak berbaik dengan semua ini tidak tepat. Walaupun saya tahu ini ditujukan kepada UMNO, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin membohongi rakyat ataupun dengan istilahnya munafik, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin selama ini kita tahu beliau adalah komponen daripada PIHES, Parti Bersatu ini, dan keluar demi untuk mengejar cita-cita menjadi Perdana Menteri dan kuasa. Ini yang terjelas sekali, dan kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin menang menggunakan logo PKR, yang mana menggunakan jentera-jentera juga banyak PKR ataupun PIHES membantu dalam untuk beliau bersama dengan Parti Bersatu menang dan terus menubuhkan kerajaan PIHES waktu itu. Ini adalah yang terjelas sekali, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati PIHES. Dan hari ini apabila beliau mengatakan hasrat saya nak berbaik dengan semua, bermakna ini tidak tepat, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin berbohong. Dan kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin nak berbaik dengan semua, kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin meninggalkan PIHES dan bersama dengan geng-geng pengkhianat, yang mana kita tahu parti-parti kalah menjadi kerajaan hari ini, dan kerajaan juga huru-hara. Dan kita tahu kalau juga betul Tan Sri Muhyiddin Yassin ini nak berbaik dengan semua, PRN Sabah juga tidak berlaku, kerana sepatutnya waktu itu tidak perlu lagi ada PRN di negeri Sabah, sehingga menyebabkan kita tahu pandemik yang ada ini adalah hasil daripada apa yang berlaku di Sabah, sehingga kan melonjaknya kita punya pandemik COVID yang begitu teruk melanda negara. Ini adalah yang terjelas sekali. Dan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa beliau nak berbaik dengan semua, memang ini adalah satu kenyataan politik yang pada saya adalah hanya untuk kepentingan pribadi yang jelas tidak menguntungkan rakyat. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati Pakatan Harapan? Hanya kerana beliau nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi sebelum beliau menang PRU ke-14 yang lalu, kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin berjumpa dengan pimpinan DAP lebih awal. Apabila beliau jatuh, Tan Sri Muhyiddin Yassin memang betul manusia yang tidak kenang budi, kerana apa yang kita lihat apabila beliau jatuh daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib, apabila beliau dipecat, kita lihat polis apa semua pergi ke rumah beliau, dan di situ kita masih ada video-video lamanya yang mana beliau waktu itu dalam keadaan terdesak, yang mana kerjaya politik beliau ini juga sudah pun berakhir sebenarnya waktu itu. Tetapi kerana bersama dengan Pakatan Harapan, hari ini beliau mendapat kembali satu genggaman kuasa. Beliau lupa bahawa apa yang telah pun jasa-jasa orang-orang PIHES, orang-orang DAP yang beliau tomahkan hari ini, jelas beliau adalah seorang ahli politik yang sangat-sangat munafik pada saya. Dan saya rasa beliau ini nak disokong pun orang paguh saja. Cuba Tan Sri Muhyiddin Yassin berani bertanding di kawasan lain jika ada tak kemenangan. Inilah yang kita lihat hari ini. Dan apa yang berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga komponen Perikatan Nasional, jelas mereka ini tidak lagi begitu kuat hari ini. Dan kita tahu UMNO yang menggunakan logo Barisan Nasional akan memperkukuhkan yang nak bersama dengan kerajaan yang ada hari ini. Siapa suruh padan muka Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Parti Bersatu, kerana dah mengkhianati. Dan kamu apabila duduk di kerajaan, cuba lagi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menindas orang-orang PIHES sendiri. Ini jelas kita lihat. Jadi di mana kata nak berhasrat
berbaik dengan semua orang. Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu pemerintahan PHS kerja datang tak datang, asyik sakit. Apabila berjaya menjadi Perdana Menteri, boleh pula. Inilah pembohongan politik yang kita rakyat boleh nampak hari ini berkenaan dengan Perikatan Nasional ini. Apalagi kita nak sebut dengan parti-parti PAS yang ada ataupun gerakan. Rakyat dah mula menolak parti-parti ini, yang mana parti ini juga kita lihat mereka hari ini, pemimpin mereka begitu rakus mengaut keuntungan duit rakyat yang ada di kerajaan pusat melalui projek-projek dan tender-tender. Mereka ini amat rakus. Saya tidak memfitnah, tetapi ini adalah hakikat yang kita rakyat dah lihat. Dan kita rakyat boleh bersuara seperti ini, tetapi kita ni belum ada kuasa untuk kita nak membuat perubahan ataupun kita nak membuat semakan tentang isu ini. Tetapi jika PHS memerintah, saya harap ramai pemimpin-pemimpin ini dihumban, kerana banyak juga yang kita tahu tentang salah guna kuasa, salah laku mereka, ketirisan, rasuah, menular, yang mana hari ini kita tahu bahawa jabatan-jabatan yang sepatutnya terlibat dengan untuk mengurangkan ataupun untuk menghapuskan masalah-masalah seperti rasuah ini jelas tidak memainkan peranan yang begitu baik. Dilihat oleh rakyat seolah-olah tidak mempunyai fungsi. Ini adalah amat membimbangkan rakyat apabila jabatan beruniform kita ini yang sepatutnya untuk kepentingan rakyat, untuk membela rakyat, tetapi yang rakyat lihat hari ini, badan-badan ini lebih kepada untuk menjadi tulang belakang kepada BBIP kita, orang-orang politik kita, untuk mereka terus mengekalkan kuasa. Dan kita mungkin juga lihat bahawa ini adalah satu tanda-tanda bahawa bakalnya kejatuhan kerajaan yang akan ada ni, dan akan diganti dengan satu kerajaan baru yang mungkin boleh mereformkan sistem kita ini. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Jadi apa yang berlaku ni, apa yang saya perkatakan tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah satu kenyataan yang pada saya amat munafik kerana tidak bertepatan. Itulah cara pemimpin politik kita Malaysia ini bercakap, yang mana mereka tidak sedar bahawa dunia hari ini begitu cepat, rakyat juga begitu laju untuk memahami, dan rakyat dah boleh bersuara di media-media sosial untuk membantah kenyataan-kenyataan yang dilihat oleh rakyat kurang cerdik dan juga menipu. Inilah hasilnya. Mana ada tepat bahawa hasrat saya nak berbaik dengan semua ni. Jika betul istilah bahawa kerajaan Melayu Islam itu tidak perlu ada. Kerana cukuplah kita menggunakan perlembagaan kita ini, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu. Agama Islam adalah agama rasmi negara kita. Jadi tidak perlu nak menceritakan bahawa kerajaan Melayu Islam. Di sini negara ini Malaysia tertubuhnya adalah disebabkan, itu yang saya selalu perkatakan, melalui EMA 63. Jadi gabungan Melaya, Sabah dan Sarawak ini, termasuk Singapura dahulunya, jelas menunjukkan bahawa Malaysia itu tertubuh dan terjadinya nama Malaysia itu berlandaskan daripada perjanjian itu. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh jadi kaya raya. Pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin bersatu ni tak boleh jadi kaya raya kalau tanpa mereka ini duduk dalam kerajaan, mengaut daripada projek-projek tender yang ada dalam kerajaan. Datangnya projek-projek tender ini untuk mendapatkan agihan kewangan ataupun kita tahu peruntukan ataupun bajet adalah daripada hasil negara. Hasil negara ini adalah datang lebih kurang kebanyakannya datang daripada Sabah dan Sarawak, hasil minyak. Jadi pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin bersatu, pemimpin-pemimpin PAS
tidak payah nak sombong, nak angkuh bahawa kerajaan Melayu Islam lah apalah yang ada ni. Jika duit itu adalah datang daripada negeri orang lain yang mana kamu orang songlap melalui projek dan tender, dan hari ini kamu orang kaya raya nak menunjukkan bahawa kamu orang angkuh dan sombong. Jika betul-betul ahli politik Malaysia ini hebat, jadi tycoon pembisnes, jangan jadi orang politik. Jadi nampaklah pembohongan kamu orang semua. Sebab itu saya rakyat selalu petikai. Bumiputra ini tidak lagi mampu untuk berdiri di tangan sendiri jika tidak menggunakan tongkat. Jadi kita pemimpin kita ini, kalau kita lihat kenapa mereka ini begitu melaungkan isu-isu perkauman dan agama ni, dan mereka nak yang pertama adalah jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, yang mana mereka juga cuba untuk mendominasikan politik, serta di dalam politik ini mereka begitu angkuh apabila mendapat gelaran-gelaran datuk, dapat Tan Sri. Ini adalah modal mereka untuk mereka dihormati, dan mereka mengaut projek tender demi tembolok sendiri, yang mana yang susah adalah rakyat. Rakyat keseluruhan yang menderita lebih banyak adalah Bumiputra. Apalagi Bumiputra Sabah dan Sarawak dipinggirkan. Ini adalah disebabkan pimpinan pusat. Jangan nak menyalahkan pimpinan negeri saja. Peruntukan daripada pusat tidak mencukupi. Negeri begitu luas. Jadi ini yang kita rakyat perlu fikirkan, bahawa pembohongan-pembohongan politik mereka ini kita perlu tolak mereka ini. Saya tidak mengatakan bahawa PH itu bagus, tetapi sekurang-kurangnya kita bagi satu penggal untuk PH memerintah, dan mereka boleh membersihkan sedikit kekotoran ini. Jika tidak, negara kita ini akan tunggang langgang dan hancur dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin rakus ini. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.